masyarakat dia supaya berfikir. Jangan ikut begitu saja. Dia mencabar fikiran, mengetuk fikiran. Misalnya, setengah-setengah ulama hadis pertikaikan riwayat-riwayat. Banyaklah dalam Bukhari, Muslim, semua ada hadis itu. Iaitu Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali kan. Dia sebut dusta. Ulama-ulama pertikai itu. Walaupun ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Bukan pertikai kesahihannya, bukan pertikai sanadnya. Pertikai dari segi, betul ke Nabi SAW telah menggunakan perkataan dusta itu untuk Nabi Ibrahim? Betul ke? Sebab ini nampaknya ada ilatnya itu, ada kecacatan dia yang tidak sesuai dengan sesuatu hadis yang sahih. Kata mereka lah, ini dari segi pendapat masing-masing lah. Kata mereka, takkanlah Rasulullah SAW nak kata begitu, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan akidah Islam. Dia sendiri yang ajar, Quran sendiri yang ajar Nabi-Nabi ini adalah benar. Salah satu sifat Nabi ialah benar, sidq. Sekurang-kurangnya walaupun kita kata dia tu benar, tapi ada juga 3 kali itu dia berdusta. Ada juga. Itu kan menimbulkan persoalan. Kemudian dalam Quran disebut, bila sebut Nabi Ibrahim, ada ayatnya yang menyebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Orang boleh bertikai, tidak sangat benar lah. Kalau dia ada juga yang berdusta, benar sajalah kata. Apa makna sangat benar? Sekurang-kurangnya boleh sebut 3 ni dia memang berdusta. Perkataan dusta itu dipertikaikan. Betulkah ini yang Nabi sebut? Lafaz Nabi. Atau perawi itu dia faham, zahirnya nampak macam dusta dan orang anggap dusta, jadi dikatakan dusta. Hakikatnya belum dusta. Apa yang dikatakan dusta itu bisa contohnya. Ini satu contoh saja. Yang dikatakan dusta itu ialah Nabi Ibrahim satunya. Dia kata saya sakit. Orang ramai ajak dia pergi tempat keramaian. Mestilah ada dalam keramaian itu pemujaan sebab mereka menyembah berhala. Nabi Ibrahim tak mahu pergi. Dia kata saya sakit. Pada nazratan fin nujum faqala inni saqim. Dia pun tengok-tengok ke bintang, dia kata saya sakit. Itu satu. Kata mereka padahal dia tidak sakit. Yang kedua, apabila dia pergi pukul berhala-berhala semua tu, patah jatuh semua, dan dia sangkut kapak tu dekat tubuh berhala yang paling besar. Bila orang syak terhadap dia, sebab orang tahu dia anti sangat berhala-berhala ni, orang syak kepada dia, dia pun kata bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Tak, dia kata ni yang besar ni lah buat, kata dia. Yang besar ni lah buat kerjanya. Tanyalah, kalau mereka ni dapat bercakap, tanyalah. Yang rebah-rebah ni semua tanyalah, betul ke dia buat? Atau tanya dia sendiri, kenapa kamu buat? Itu dua. Yang ketiganya, bila dia pergi ke Mesir, raja di situ pada ketika tu raja yang zalim lah, kira-kira raja yang tak baik lah pribadinya. Raja ni dia pelik perangai dia. Pelik. Kalau kata isteri orang, dia tertarik. Tapi kalau tidak isteri orang, dia tak tertarik. Ini jiwa juga lah. Ada juga macam tu. Jadi Nabi Ibrahim tahu. Dia kata kalau orang tanya kamu siapa, dia kata adik-beradik lah. Kita ni adik-beradik lah. Jangan kata saya isteri dia, jangan kata begitu, saya adik-beradik dengan dia. Itulah yang dikatakan 3 dusta telah dilakukan oleh Ibrahim. Tapi kalau kita selidiki betul-betul, betul ke dusta? Belum pasti lagi. Misalnya yang pertama tadi, kita kata dia sakit. Mana kita tahu dia tidak sakit? Yang kita kata dia tidak sakit tu, mana kita tahu yang dia tidak sakit? Boleh jadi dia sakit. Sakit sikit pun sakit dah. Tidak salah kalau kata sakit pun. Sakit macam-macam. Sakit hati punya juga. Kalau orang biasa dia kan, sakit jiwa tu akhirnya tidak sakit apa-apa, sakit juga. Tapi Nabi Ibrahim itu tentulah tidak begitu. Mana kita tahu dia ada masalah pada masa tu, sakit perut, mulas perut, itu sakit juga. Jadi macam mana kita boleh kata dia berdusta, dia tidak sakit? Adakah dia cerita kepada sesiapa yang bahawa memang dia tidak sakit apa-apa pada masa tu, saja dia berdusta? Adakah macam tu? Ada? Tak ada. Dia kata dia sakit, kita tak boleh kata dia dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata yang besar tu buat. Ini semua dalam percakapan kita. Kalau kita nak marah, anak dia mati dilanggar kereta, siapa yang langgar? Siapa yang menyebabkan dia mati? Dia pun tunjuk ke ayah dia. Ni lah, dia lah yang bunuh. Padahal bukan ayah dia yang langgar orang lain, tapi ayah dia tu biarkan. Kadang-kadang kita kata begitu. Atau contoh-contoh lain banyak lagi. Apa yang buat dia ni mati? Jantung ke darah tinggi ke apa? Dia lah bagi makan nasi biryani. Nasi biryani itulah yang bunuh dia je. Misalnya kita kata. Padahal bukan begitu kan. Dalam bahasa percakapan kita nak ajar, kalau dah dia tu betul Tuhan, mesti dia boleh bercakap. Tanyalah. Yang kamu duk sembah selama ni nak tanya itu pun dia tak boleh jawab. Apa ada di situ tu, dia lah yang pukul. Itu dia mencabar fikiran umat dia, masyarakat dia supaya berfikir. Jangan ikut begitu saja. Dia tidak berbohong. Di situ dia mencabar fikiran, mengetuk fikiran.
Sama juga dia kata dia tu adik-beradik. Adik-beradik memang kita orang Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah SWT pun kata begitu. Saudara, persaudaraan Islam bukan zaman kita saja, bukan zaman untuk umat Muhammad saja, zaman dulu pun sama-sama Islam itu adik-beradik. Dia maksud itu dalam bahasa Arab, cara macam ni dia tidak panggil dusta, dia panggil tauriah. Ada satu bab dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, seni bahasa Arab, dia panggil tauriah. Tauriah ini kita mengucapkan sesuatu yang makna-makna yang dekatnya begini, itu tidak kita maksudkan. Ada satu lagi makna dia yang agak jauh, orang tak terlintas kepada yang jauh tu. Kita maksudkan yang itu. Misalnya kita kata dalam bahasa kita Melayu mudah sikit, dia ni siapa? Ni adik saya. Biasa kawan Melayu kata adinda, adik kepada isteri dia. Ni abang saya. Abang tu apa makna bahasa Melayu? Abang betul-betul adik-beradik, darah daging satu. Abang dengan makna suami pun selalu kita sebut kan. Mungkin orang depan tu dia faham abang ni biasanya abang darah daging lah. Bolehkah dia kata kita berdusta bila kita kata abang dengan maksud suami? Tak boleh. Sebab itu pun salah satu makna abang juga. Kita pakai yang itu. Di mana dusta? Tidak dusta. Orang Islam, adik-beradik, ya, tidak dusta. Sama juga yang lain-lain, itu tauriah dipanggil. Macam sakit. Biasanya sakit ni kalau mengaduh tu lah, yang terlantar di hospital itu kan sakit. Tapi tidak mesti kan sakit tu begitu. Banyak lagi yang lain-lain. Bila kita sebut sakit, orang akan ingat biasanya sakit jisim lah, tubuh kita. Orang tak terlintas jauh sikit nak pergi kepada sakit yang lain-lain. Tapi dia boleh juga. Boleh jadi asalnya Nabi SAW guna perkataan itu, tetapi perawi dia tukar perkataan itu dengan dusta sebab zahirnya nampak macam dusta. Di situ kesilapan. Kata ulama yang tak mahu terima lafaz itu, dia kata hadis ini ada cacatnya. Cacatnya di mana? Tu. Tapi bagi yang lain-lain, dia terima, dia kata tidak. Kalau Nabi SAW kata begitu sekalipun, kita boleh pakai. Sebab dusta ni bukan semua tempat tak boleh. Ada yang dusta, ada kalanya wajib. Dalam akidah, misalnya seseorang itu paksa kita supaya ikut cara dia. Kalau tidak, dia bunuh kita. Berdusta pada ketika itu tidak salah, bahkan wajib. Salah kalau kita tidak berdusta dalam keadaan itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hati dia tetap dengan iman, dia tetap percaya kepada Allah. Tapi oleh kerana dipaksa kata Tuhan ini tiga misalnya, kalau tidak aku bunuh, kita boleh kata Tuhan itu. Tapi hati kita tidak, akidah kita tak rosak. Kita tidak jadi murtad dengan kata begitu. Sebab Allah SWT sudah ada panduan bagi dalam keadaan ini. Itu kan dusta juga. Banyak lagi tempat-tempat lain yang boleh berdusta. Nabi Ibrahim, kalau kita kata dia berdusta, dusta yang diharuskan, itu keadaan. Dia kata tak payah kita kata ini cacat apa. Boleh terima yang ini. Bukan semua dusta itu haram. Ada kalanya dusta itu perlu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan contoh itu. Tidaklah bermakna kalau seseorang itu dikatakan benar, dia langsung tak cakap bohong. Kalau bohong terkena pada tempatnya, tidak hilang sifat benar dia itu. Itu kata mereka. Jadi bahaslah benda-benda macam ni kan. Ini yang orang panggil ilat. Mungkin orang satu pihak nampak ini ilat, masalah ataupun cacat. Pihak lain kata tidak. Mungkin semua kata ya betul. Kalau macam ni memang cacat sungguh. Ini benda-benda yang demikian. Kecacatan dalam hadis ni ada kala pada hadis tu sendiri. Kita panggil matan dia tu, teks hadis itu sendiri. Ada kalanya pada kecacatan terletak pada sanad dia. Imam Tirmizi akan perjelaskan, akan nyatakan